اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah hari ini kita sambung Tadabbur surah Ar-Ra'du. Tadabbur surah Ar-Ra'du, kita sambung ayat yang ke-36. Sebelum kita sambung, kita tengok apa pengajaran daripada ayat yang lepas dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas ayat yang lepas adalah cerita tentang balasan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang telah dijanjikan untuk orang yang bertakwa ialah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan makanannya daimun, berterusan tanpa henti. Wa zilluha, dan teduhan di dalam syurga juga daimun, tanpa henti. Makna suasana cuaca di dalam syurga dalam keadaan yang sama je, iaitu tidak panas, tidak sejuk sangat, dan keadaannya sangat nyaman dan berterusan. Kemudian Allah beritahu tilka uqbal ladzina taqau, itulah balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafiri, sebaliknya balasan untuk orang yang kafir adalah neraka. Jadi dua balasan yang sangat beza, jauh. Satu azab di dalam api, satu nikmat di dalam surga. Tapi akhirnya ramai manusia tetap memilih azab daripada nikmat di dalam surga. Dan ayat sebelum ni juga, sebelum ayat 35, Allah menceritakan tentang sebelum tu lagi, daripada ayat 30 Allah menceritakan tentang Quran bila diturunkan kepada orang musyrikin, maka mereka terbagi pada dua. Satu yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka meninggalkan semua akidah, fahaman, amalan jahiliah 100%, dan mereka mengambil akidah, fahaman dan amalan yang baru daripada Al-Quran. Allah sebut dalam ayat 30 kan, wa hum yakfuruna birrahman, golongan kedua yang kufur kepada Allah. Mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Al-Quran, dan mereka pertahankan akidah sesat mereka, amalan-amalan mereka yang dah menyimpang daripada kebenaran. Okey, ayat hari ini Allah nak cerita pula. Kalau ayat sebelum ni Allah cerita bagaimana keadaan orang musyrikin Mekah bila diturunkan Al-Quran kepada mereka, iaitu terbagi pada dua. Satu beriman secara total, yang kedua terus pertahankan akidah jahiliah, syirik dan kufur mereka, dan bahkan mereka menentang agama baru yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat hari ini kaitannya ialah Allah nak cerita pula keadaan ahli kitab. Keadaan ahli kitab pula, musyrikun dengan ahli kitab berbeza. Walaupun kedua-dua golongan adalah kafir,
Tapi ada perbezaan. Orang musyrikun tidak ada kitab. Mereka tidak ada panduan. Dan mereka sembah berhala. Ahli kitab ni ada kitab. Kitab Injil, kitab Taurat. Kan? Dan mereka sembah Allah. Mereka tak sembah berhala. Tetapi Allah yang mengikut fahaman mereka lah. Trinity kan. Allah ada anak. Allah ada isteri. Jadi sekarang hari ini Allah nak cerita bagaimana keadaan ahli kitab pula bila diberi Al-Quran pada mereka. Adakah sama dengan orang musyrikun terbagi pada dua ataupun semua beriman ataupun semuanya menolak. Okey, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina dan allazina orang-orang yang atainahum kami telah berikan kepada mereka. Kami beri pada mereka pada kitab. Siapa mereka ni? Ialah siapa? Bukan. Ini cerita pasal ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasara. Jadi Allah satu Allah nak puji, maknanya cara Allah memuji apa dia? Allah bagi tahu apa yang Allah bagi kepada kaum tersebut yang terbaik. Bila Allah bagi kitab, mana Allah nak puji lah tu. Dan bila Allah bagi harta, biasanya sama ada Allah nak mencela ataupun Allah nak bagi tahu punca manusia sesat sebab Allah bagi harta. Tapi adakah orang yang diberi kitab juga ada kemungkinan sesat? Ya. Jadi sekarang Allah nak puji orang-orang yang kami beri kepada mereka kitab. Jadi itu bahagian puji, ya. Dan di sini juga pengajaran untuk kita ialah bila Allah sayang pada seseorang, bila Allah nak memuliakan seseorang, Allah bagi apa? Allah bagi apa? Sebelum ujian. Dan nak menghadapi ujian kena ada senjata. Nak masuk medan peperangan kena ada senjata. Allah bagi apa? Ilmu. Kan? Itu tanda Allah sayang kepada seseorang. Ataupun Allah nak orang tu jadi baik, Allah bagi ilmu. Ada dalil? Ada dalil tak? Apa dia? Ayat apa? Cuba baca. Kalau tak ingat ayat pun hadis. Hadis ni popular dan saya pun selalu baca. Dan pelajar pun selalu lupa. Apa dia? Surah An-Nisa ayat 3. Cuba baca. Inna hadainahu. Itu dia bukan, ayat tu bukan menunjukkan kelebihan manusia dengan Allah bagi ilmu, bukan. Itu Allah bagi tahu kami tunjukkan jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Sama ada dia bersyukur ataupun itu proses ujian. Kalau hadis yang selalu saya sebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis sahih kan? Man siapa? Yuridillah, siapa yang Allah nak. Siapa yang Allah nak bihi dengan orang tu khaira. Siapa Allah nak orang tu jadi baik. Apa Allah buat? Yufaqihu fid din. Allah bagi dia faham agama, bagi ilmu lah. Boleh? Sebab itulah orang yang berilmu ni
nama dia akan kekal walaupun dia telah wafat. Berbeza dengan orang yang berharta ataupun berpangkat, bila dia wafat, habis. Namanya dilupakan. Okey. Jadi ini hadislah. Tapi ada ayat Quran. Allah muliakan seseorang, Allah bagi ilmu. Saya dah sebut banyak kali, Allah mengangkat seorang manusia yang tidak ada nilai dalam masyarakat lah. Berkulit hitam, asalnya seorang hamba. Tapi Allah nak muliakan dia, Allah tak bagi harta, Allah tak bagi pangkat. Allah bagi ilmu. Siapa lelaki itu? Bila mana ada dalam Quran? Allah namakan surah ni dengan nama lelaki itu. Luqman. Apa ayat tu? Walaqad atayna Luqmana Walaqad atayna Luqmana al-hikmata anishkur lillah. Dia bukan nabi, dia bukan penguasa. Dia hanyalah ada riwayat mengatakan dia adalah asalnya seorang hamba sahaja, berkulit hitam. Orang kulit hitam ni handsome tak? Hitam manis. Tak, ni bukan hitam manis, hitam betul. Ha? Handsome tak? Ha? Handsome ke tak? Tapi dah ada tak orang Melayu nak jadikan menantu dia orang daripada Afrika? Itu bukan mak bapak nak, itu anak dia yang nak tu. Sebab cinta tak mengenal warna kulit. Okey. Jadi Allah nak angkat Luqman, Allah bagi apa? Hikmah. Hikmah tu ilmu lah. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Okey. Apa kaitan hikmah ataupun ilmu dengan syukur? Kita ramai manusia tak bersyukur kan? Dan Allah sendiri sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Sebenarnya apa punca manusia tak bersyukur pada Allah? Merasa diri? Kenapa dia rasa diri cukup? Sebenarnya dia tak cukup pun. Manusia hebat macam mana tak pernah cukup. Sebab dia tetap berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia rasa dia cukup sedangkan dia tak cukup? Ha? Sebab dia tak ada ilmu. Sebab itulah Allah bagi kepada Luqman bersyukur pada Allah. Tapi perintah Allah kepada Luqman supaya bersyukur setelah apa? Makna syarat nak bersyukur mesti ada ilmu. Kalau Allah suruh Luqman bersyukur tanpa dia beri ilmu, salah. Salah. Ha. Jadi asas untuk bersyukur ialah mesti ada ilmu, mesti kenal Allah. Baru dia akan menjadi orang yang bersyukur. Okey. Jadi di sini Allah kata, dan orang-orang yang kami beri kepada mereka kitab. Kitab apa ni? Taurat, Injil. Kepada siapa ni? Yahudi dan Nasara. Okey. Lepas tu, yafrahuna. Yafrahuna mereka gembira. Gembira dengan apa ni? Bima unzila. Dengan apa yang unzila telah diturunkan. Rasa lega sikit nak tulis hari ni maksud dia. Telah diturunkan ilaika kepada engkau. Subhanallah. Tengok. Orang yang kami beri kitab. Siapa ni? Ahli kitab lah. Kitab apa? Taurat dan Injil. Satu, Allah nak puji, mereka diberi kitab. Pujian yang kedua apa dia? Mereka gembira. Farihah ni gembira. Farhan. Farhan tu makna gembira. Seronok. Apa yang ahli kitab ni seronok? Dengan apa mereka seronok?
Bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Kenapa? Soalan dia, kenapa ahli kitab ni, mereka ada kitab. Bila diturun Al-Quran pada mereka, mereka gembira. Kenapa mereka gembira? Besar tu Allah. Sepatut Allah guna berkata apa ni? Mereka beriman. Kan? Mereka diberi kitab Taurat dan Injil. Bila diberi Quran pada mereka, mereka beriman. Tapi Allah tak guna perkataan beriman. Allah guna perkataan gembira. Jadi soalan dia, kenapa ini Allah nak puji ahli kitab yang bila datang Quran, mereka terus beriman dengan Al-Quran. Tapi Allah guna perkataan gembira. Jadi soalannya, kenapa mereka gembira? Apa yang menyebabkan mereka gembira? Apa dia? Mereka dah beriman dengan kitab sebelum tu. Mereka seronok. Sebab apa? Yang kitab sebelum tu adalah kebenaran daripada Allah. Seronok sangat. Tiba-tiba Quran yang turun selepas itu sama dengan kitab yang mereka pegang sebelum ini, mengesahkan lagi yang mereka pegang sebelum ini adalah benar. Makna mereka tak mungkin sesat. Sebab tu mereka bertambah gembira dengan kitab Al-Quran. Boleh? Jadi kenapa Allah tak guna perkataan beriman? Sebab mereka sedia beriman. Tanda mereka beriman apa dia? Gembira. Gembira. Jadi nak tahu apa tanda orang tu beriman dengan Quran? Bila dapat Quran, gembira ke tak? Bila dapat tanda buat Al-Quran, gembira ke tak? Kalau tak gembira, itulah tanda tak beriman. Boleh? Kita kalau dapat kereta baru, gembira tak? Gembira. Kalau tak gembira, mana dia ada masalah. Kan? Gembira. Okey, bila gembira, dia buat apa dengan kereta tu? Orang gembira, dia buat apa dengan benda yang dia gembira? Dia akan pakailah, betul tak? Dia akan pakai, dia akan jaga, betul tak? Itu bukti dia gembira. Ada tak dia gembira dengan kereta baru, lepas tu dia simpan kat store? Orang kata, kenapa tak pakai? Sayang. Itu bukan sayang, bukan gembira tu. Gembira pakailah. Betul? Maka begitulah Allah nak beritahu, orang gembira dengan Quran ialah orang yang memakai Al-Quran dalam kehidupannya. Kalau dia simpan, dia tampal, kan? Dia letak rak tinggi-tinggi, itu bukan gembira. Betul? Ada tak orang beli TV, dia letak tempat tinggi-tinggi, lepas tu tak buka? Ada? Tak ada kan? Okey. Sekarang kita nak tengok macam mana kegembiraan ahli kitab bila dapat Al-Quran. Macam mana cara mereka gembira? Kita nak ambil pengajaran. Betul tak kita juga gembira dengan Al-Quran? Kalau betul, ada tak persamaan dengan ahli kitab gembira? Pertama, buka surah Al-Ma'idah ayat 43. Surah Al-Ma'idah ayat 43. Wa iza sami'u ma unzila surah apa ni? Ayat 83. Saya cakap apa ni? Itu saya salah cakap, bukan pelajar salah dengar. Wa iza sami'u ma unzila ilaika ila rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq wa qalu yaquluna amanna faktubna ma'asyahidin. Okey. Ini bukti ataupun bentuk kegembiraan ahli kitab bila dapat Al-Quran. Wa iza sami'u, cuba terjemah. Dan
Sami'u. Ada waw alif ni mereka. Apabila mereka mendengar. Mereka ni siapa? Dalam tafsir ada mengatakan dia adalah ahli Nasara. Orang Kristian yang masih Kristian. Yang belum beriman dengan Quran. Dan ada yang mengatakan bilangan mereka lebih kurang 80 orang. Ada datang daripada Najran. Ada datang daripada Habsyah. Daripada Yaman. Dan apabila mereka mendengar ma'unzila. Apa yang telah diturunkan kepada Rasul. Apa dia? Quran. Tara a'yunuhum. Engkau Muhammad melihat. Bila mereka dengar je ayat Quran daripada engkau, kali pertama, engkau melihat a'yunahum, mata-mata mereka tafidu. Tafidu apa dia? Dah tengok bahasa Arab. Kalau kita terjemah keluar tak betul. Kalau keluar bahasa Arab apa dia? Kharaja yakhruju. Ini fadha yafidu ni. Dalam bahasa Arab, kalau faydan, banjir besar. Makna Allah nak beritahu apa ni? Kamu lihat mata mereka melimpah. Minad dam'i, daripada air mata. Bukan setakat menangis, tapi melimpah. Daripada dam'i air mata. Sebab apa mereka menangis? Ini bentuk yafrahun. Kenapa mereka menangis? Mimma arafu minal haqq. Disebabkan apa yang mereka tahu daripada kebenaran. Makna mereka faham tak Quran? Faham. Jadi bila dengar dalam Quran dia kata sama dengan kitab kita, sama-sama hak. Maka sebab tu mereka seronok sangat sampai menangis. Satu tanda kegembiraan. Makna kalau kita baca Quran pun tak menangis, kita sebenarnya belum gembira. Kenapa kita baca Quran dah berpuluh kali tak menangis? Yang ni kali pertama je dengar, terus menangis. Apa rahsia dia? Dia? Mana tahu? Tak mana tahu dia faham? Tak ada juga orang menangis sebab dia tengok orang menangis kan? Kat Masjidil Haram ramai Pakistan menangis kan? Ya imam tu orang Arab, dia tak faham pun. Lepas tu orang Melayu pula menangis sebab orang Pakistan tu menangis. Apa dia? Apa dia? Ini dalilnya. Ini punca mereka menangis. Allah sebut ni. Air mata mereka melimpah disebabkan mereka tahu dan faham kebenaran. Jadi asas nak menangis, mesti faham. Okey, satu. Yang kedua. Mereka baca betul-betul. Mereka baca bukan sekadar baca nak khatam, bukan sekadar baca nak betulkan tajwid, tak. Mereka baca betul-betul, mereka faham dan mereka amalkan. Dalilnya surah Al-Baqarah. Ayat 121. Ini semua cerita ahli kitab. Cerita ahli kitab gembira bila dapat Al-Quran. 121. Kan? Allazina atayna humul kitab yatlunahu haqqa tilawatah ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi wa man yakfur bihi fa ulaika Okey, kegembiraan ahli kitab bila dapat Quran, cara mereka gembira yang kedua pada allazina, cuba terjemah. Orang-orang yang atainahum. Kami berikan pada mereka kitab. Mana ahli kitab lah ni? Apa mereka buat dengan kitab tu? Yatlunahu, mereka membacanya dengan haqqa tilawati. Bukan setakat membaca tapi ada haqqa tilawati. Apa makna? Kita dah terangkan banyak kali. Benar bacaan. Yalah, apa dia? Macam mana tu benar bacaan? Haqqa benar, tilawah bacaan. Kata Syekh Shalih Utsaimin, haqqa tilawati mesti baca lafaznya dengan betul. Yang kedua, baca maksudnya. Yang ketiga, amalkan ajarannya. Itu maksud haqqa tilawati.
baca lafaz dengan betul, bertajwid makhrajnya. Yang kedua, baca maknanya. Yang ketiga, amal dengan ajarannya. Okey. Dia tak ada baca main-main. Kalau baca main-main, bukan yafrahun. Bila yafrahun, baca haqqa tilawati. Sebab tu lepas tu Allah kata apa? Lepas mereka baca betul-betul, apa berlaku? Ulaika yu'minuna bihi. Mereka inilah orang yang beriman dengan, makna Allah begitu mereka beriman setelah apa? Setelah faham lah. Syarat nak beriman mesti faham. Mana mungkin beriman dengan Quran tapi tak faham? Salah. Kemudian Allah mencela. Ada orang dah baca, dah faham tapi menolak. Allah kata apa? Wa man yakfur. Siapa yang kufur dengan Al-Quran, walaupun dah baca, walaupun dah faham, fa ulaika humul khasirun. Itulah orang yang rugi. Jadi syarat nak beriman pun kena faham, syarat nak kufur pun kena faham. Ada tak orang tolak Quran dalam keadaan dia tak faham? Saya tak percaya pada Quran. Kamu faham tak apa isinya? Tak faham. Mana boleh? Nak tolak pun kena faham, nak terima pun kena faham. Okey. Jadi dengan Quran ni ada dua je. Satu dia faham, dia beriman. Yang kedua dia faham, dia tolak. Tapi ada tak golongan ketiga? Dia tak faham tapi beriman. Ada tak? Kat mana tu? Kat Nusantara lah, Nusantara. Saya beriman dengan Quran. Ada faham? Tak ada. Okey. Yang ketiga, saya nak uraikan apa ni? Perkataan yafrahun. Kemudian kita muhasabah. Ada tak sikap ni pada kita? Kalau tak ada, kita sebenarnya belum gembira dengan Al-Quran. Yang ketiga apa dia? Buka surah Ali Imran 113. 113. Laisu sawa kan? Betul? Ha? Laisu sawaun min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Okey, cuba terjemah. Laisu sawa. Laisu bukanlah mereka, sawaun sama. Siapa ni? Min ahlil kitab. Allah nak begitu apa ni? Ahli kitab bukan semua sama. Jangan kita pukul rata. Semua ahli kitab kafir, semua ahli kitab tak boleh pakai. Jangan. Allah ajar kita supaya berlaku adil. Allah kata tidak sama ahli kitab. Ada yang beriman, ada yang kufur. Okey. Yang ni Allah nak puji, ada ahli kitab ummatun qa'imah. Satu umat, satu golongan qa'imah. Apa makna qa'imah? Ha? Lurus. Apa maksud lurus? Ha? Apa dia? Apa dia? Tak, dia ada kesinambungan. Sebelum ni dia ada kitab apa? Kalau Yahudi ada kitab apa? Kalau Nasrani? Mereka ada istiqamah kan? Bila ada Quran, mereka teruskan istiqamah di atas iman yang sama. Ada pun yang tak beriman, dia tak istiqamah. Datang Quran je, dia tolak Quran. Boleh? Maknanya walaupun Quran tu dalam bahasa Arab, yang bawa Quran pun Nabi Muhammad, bangsa Arab, dia tetap istiqamah. Boleh? Puji. Jadi sifat terpuji mereka ialah bila dapat Quran, mereka terus qaimah. Kemudian apa mereka buat dengan Quran? Yatluna, mereka membaca ayatillah, ayat-ayat Allah. Bila? Ana al-lail, di waktu malam. Tengok Allah puji ni. Allah puji siapa ni? Ialah siapa dia asalnya?
Ahli kitab, Yahudi yang beriman ataupun Nasrani yang beriman. Allah puji satu, sebab bila datang Quran mereka beriman. Yang kedua, dia baca Quran haqqa tilawati. Yang ketiga, dia baca waktu, Allah sebut secara khusus waktu malam. Mesti ada kelebihan, betul tak? Allah tak kata mereka baca Quran sahaja, tak. Allah sebut waktu dia baca pada. Kenapa Allah tak sebut mereka baca pagi dan malam? Sebab Allah nak fokus waktu terbaik baca Quran ialah malam. Jadi amalan baca Quran di waktu malam adalah amalan terpuji. Kenapa terpuji? Kenapa? Apa dah? Sebab bila kita baca Quran, kita kena fokus. Sebab dia kata-kata Allah kan, jangan ada urusan dunia dalam kepala kita. Jangan ada kesibukan, gangguan. Dan waktu terbaik, kita dah lupa semua urusan dunia dan tidak ada gangguan, tidak ada keluarga dan anak semua. Waktu bila tu? Waktu malam. Itulah waktu terbaik. Sebab waktu malam sangat-sangat memberi kesan kepada hati bila kita membaca Al-Quran dengan khusyuk. Jadi Allah puji. Sebab tu Allah suruh Nabi baca bangun malam supaya apa? Allah suruh Nabi baca bangun malam kan? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Lepas tu Allah kata apa? Inna itu selepas tu inna nasyi'atal laila hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Allah beritahu kenapa Allah suruh Nabi bangun malam dan baca Quran di waktu malam. Allah beritahu sebab inna nasyi'atal lail, sebab di waktu malam hiya asyaddu wat'an, dia lebih berkesan, lebih berkesan pada hati, wa aqwamu qila, dan kata-katanya lebih mudah difahami. Sebab apa? Tak ada gangguan. Betul tak? Beza tak kita baca Quran siang dengan malam? Kan? Yang mana kita lebih fokus? Yang mana lebih lama kita baca? Siang lah Ustaz, sebab malam saya tak bangun. Okey. Dan Allah puji satu lagi apa dah? Mereka baca Quran di waktu malam, wahum yasjudun. Apa makna? Apa makna mereka sujud? Sujud tu mana solat lah. Allah nak sebut salat, tapi Allah sebut satu perbuatan, satu rukun yang paling penting dalam salat, iaitu sujud. Maknanya, di sini juga Allah nak beritahu, kalau bangun malam, mana lebih baik? Baca Quran saja? Ataupun salat sahaja? Ataupun salat dan baca Quran yang lama dalam salat? Mana lebih baik? Ni. Baca Quran dalam solat. Boleh? Tak ingat? Dia tahu tak ingat, hafal lah. Sejak bila tahu tak ingat ni? Macam baru tahu je. Boleh. Beli stand. Sekarang banyak kemudahan. Stand letak je. Beli Quran besar tu. Quran tu kecil sikit pada TV kita lah. Tapi dia bila kita baca, kita tengok terkesan. Dah ada satu channel je. Okey. Jadi berapa semua ni? Huraian, yafrahu. Orang yang beriman, dia mesti gembira dengan bil Quran. Yafrahuna bil Quran. Satu apa tadi? Tafidu minad dam'i. Senang. Tulis bahasa Melayu kan? Menangis. Surah apa? Al-Ma'idah. Yang kedua?
Yang kedua apa dah? Membaca, faham, amal, ataupun istilah ayat Quran apa dah? Haqqa tilawatih. Surah apa? Al-Baqarah 121. Yang ketiga, baca waktu malam dalam salat. Surah apa? Ali Imran 113. Ni Allah nak beritahu ahli kitab bila dapat pula Quran mereka gembira. Apa bukti? 3 ni. Semoga Allah bagi anugerah pada kita 3 benda ni sebagai tanda kita gembira dengan Al-Quran. Kalau belum ada 3 ni, kita kena menangis. Bukan sebab faham Quran, sebab tak ada tanda ni. Okey. Kemudian ini bahagian ahli kitab yang beriman. Bahagian kedua, wa minal ahzab, dan sebahagian, ni bahagian kedua, sebahagian ahzab. Ahzab ni jamak kepada hizbun. Hizbun apa makna? Parti, kan? Ada yang daripada ahli kitab ni daripada ahzab. Allah namakan ahzab. Kenapa? Ahzab ni dia lebih kepada berpuak, berpartikan. Tengok Allah guna perkataan. Di situ juga Allah nak bagi tu antara sebab orang tak boleh terima kebenaran. Sebab apa? Ada unsur-unsur berpuak. Pertahankan kabilah, pertahankan bangsa, pertahankan keluarga. Itu penghalang mereka beriman kepada Al-Quran. Berpartikan. Betul tak? Orang parti sekarang tak hirau sangat pada Al-Quran. Betul? Kalau letak Quran dengan letak kursi parlimen, dia pilih yang mana? Sebahagian parti-parti ataupun puak-puak. Ada yang menyungkir. Mereka yang ingkar. Ba'dahu apa dah? Sebahagiannya. Sebahagian. Kenapa dia ingkar sebahagian? Saya nak tanya, ahli kitab ni tolak semua ke Quran? Ke dia tolak sebahagian? Dia beriman tak dengan Allah? Quran mengajak tak beriman pada Allah? Ya, iaitu dia terima. Tapi bila Allah kata qul huwallahu ahad, Allah tu hanya satu, itu dia tolak. Sebab bagi dia Allah bukan satu, Allah 3, kan? Maka kepada orang macam ni Allah perintah pada Nabi supaya bagi kepada mereka, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang engkar ni, kamu beritahu apa dia? Innama, sesungguhnya. Ada satu lagi. Kalau innama, kalau inna sesungguhnya, kalau innama hanyalah, sesungguhnya hanyalah. Umirtu, aku diperintah an a'budallah, untuk menyembah Allah. Wala usyrika, dan aku tidak mensyirikkan dengannya. Mensyirikkan dengannya, dengan Allah. Okey. Ada yang ingkar. Ahli kitab bila datang Quran, ada yang beriman, ada yang ingkar. Jadi kepada yang ingkar ni Allah perintah pada Nabi supaya begitu pada mereka yang ingkar. Apa dia? Innama,
kerjaku hanya aku diperintah supaya sembah Allah. Kalau kamu tak nak sembah Allah, itu bukan urusan aku. Faham? Kerja Nabi bukan paksa orang. Kerja Nabi adalah mengajak. Jadi aku hanya diperintah supaya sembah Allah. Kemudian yang kedua, wala usyrika bi, dan aku diperintah supaya tidak mensyirikkan Allah. Okey, kenapa dua ni? Bila sembah Allah bukan dah termasuk tidak mensyirikkan Allah. Kan? Bila sembah Allah bukankah dah termasuk juga bermakna tidak mensyirikkan Allah. Tapi kenapa dia sebut dua-dua? Kalau sebut an a'budallah sahaja, wala usyrika bihi tak ada kan? Orang musyrik, orang ahli kitab dia kata apa? Kalau tak ada wala usyrika bihi, orang ahli kitab kata pada Muhammad apa dah? Okeylah, aku memang sembah Allah pun. Betul tak? Sebab tu mesti ada yang kedua. Kenapa? Yang ahli kitab masalah dekat sini. Dia sembah Allah, tapi ada masalah kat sini kan? Iaitu dia mensyirikkan Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah. Jadi tauhid itu jelas, supaya lengkap, jangan sebut sembah Allah saja. Ramai orang mengaku sembah Allah, tapi dalam masa dia sembah Allah ada syirik kepada Allah, ada riak. Okey, di sini kita boleh buat kesimpulan syarat beribadat kepada Allah ada dua. Pertama pada syarat beribadat pada Allah. Sembah Allah. Yang kedua, syirik. Tidak syirik itu apa maksud dia? Apa dia? Melakukan? Bukan. Tidak mensyirikkan Allah. Sebenarnya maksudnya apa? Maksud sebaliknya apa? Ada satu perkataan yang menterjemahkan tidak syirik pada Allah. Ikhlas. Sebenarnya yang ni nak bagi tu mesti ikhlas. Kalau kamu sembah Allah tapi masih syirik, tak ikhlas. Ramai tak orang solat kerana Allah tapi ada unsur nak menunjuk, tak ikhlas. Jadi yang ni syarat mesti ikhlas. Yang ni syarat sembah Allah, iaitu mesti ikut Nabi. Mana ada ustaz tak ada tulis pun ikut Nabi? Nabi, aku diperintah supaya sembah Allah. Jadi kalau kita nak sembah Allah, kena ikut Nabi. Sebab yang pertama sembah Allah dengan cara yang betul siapa? Nabi. Aku diperintah. Jadi kalau kamu nak sembah Allah dengan betul, ikut aku. Sebab aku ni orang pertama diperintah oleh Allah untuk menyembahnya. Sama dengan ayat fattabi'uni. Boleh? Kalau dia sembah Allah tapi syirik, apa kesan ibadat dia? Dia solat kerana Allah, tapi dalam solat ada juga unsur-unsur riak kan? Dia pergi haji pun kerana Allah, tapi dalam haji itu ada juga unsur-unsur syirik ataupun riak kan? Apa kesan ibadatnya? Sia-sia, zero, kosong ke ataupun separuh-separuh? Kosong, ada dalil? Kalau tak ada dalil jangan jawab. Apa dia? Cuba buka surah Az-Zumar ayat 65. 65 ke 56. Qul uhiya kan? Ya, 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal lazina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka
wala takunanna minal khasirin. Ayat ni menakutkan kalau kita faham, sangat-sangat menakutkan. Cuba terjemah. Walaqad uhiya, dan pasti sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan diwahyukan juga benda yang sama kepada orang yang sebelum engkau, rasul-rasul sebelum engkau. Apa yang diwahyu pada engkau dan rasul sebelum engkau? Iaitu lain asyrakta, pasti sekiranya engkau mengsyirikkan Allah. Siapa ni syirik ni? Siapa ni? Allah buat contoh, sekiranya engkau syirik. Siapa ni? Engkau ni siapa? Rasulullah. Ada mungkin tak Nabi mensyirikkan Allah? Tak ada. Tapi Allah buat andaian kalau engkau sendiri syirik, apa jadi dengan amalan engkau? Walaupun engkau Rasulullah, la yahbatanna, pasti akan hapus semua sekali amaluka, amal engkau. Walaupun engkau Nabi, mana dia tak tinggal sikit pun, sapu bersih. Dan berkestakat itu, wala takunanna, pasti engkau akan menjadi orang yang rugi. Kenapa Allah buat andaian Nabi syirik, sedangkan Nabi tak mungkin syirik? Kenapa? Allah boleh buat ayat macam ni kan? Kalau umat kamu syirik, amalan mereka sia-sia. Tapi Allah kata kalau engkau syirik, syirik tak ada apa? Tak kenal sesiapa. Dia syirik tak kenal keturunan, darjah. Kemudian Nabi kan sebagai contoh. Jadi Nabi kena tegur Nabi dulu, yang pertama. Jadi kalau Nabi tak ditegur, macam Nabi ni okey kan? Tak. Allah tegur Nabi dulu, peringatan. Jadi kalau Nabi pun diperingatkan, umat dia lagi-lagi kena bagi peringatan. Yang kedua, sebagai amaran. Kalau orang sehebat Nabi pun, kalau ada syirik pun hancur. Orang macam engkau, amalan banyak mana? Lagilah hancur. Boleh? Jadi jangan ada unsur syirik. Dalam satu hadis Nabi kata, hadis kursi, Allah berfirman, aku adalah orang yang paling tidak memerlukan sekutu. Sekutu lain ataupun Tuhan-Tuhan yang lain, dia memerlukan sekutu. Bahkan dia memerlukan orang yang buat dia. Aku adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang tak perlukan sekutu. Maka kata Allah, siapa yang beramal kerana aku, kemudian dalam beramal kerana aku ada juga kerana yang lain, maka aku akan biarkan dia dan aku tak peduli langsung pada amalan dia. Allah tak nilai langsung. Niat dah kerana Allah, tapi ada juga sikit je kan, nak orang tahu habis. Awak tahu tak, saya dah pergi kelas tadabbur lama kan. Nak ada unsur nak bagi tahu habis. Sia-sia. Boleh? Okey. Kemudian ada aku berdakwah ataupun mengajak. Ilaihi. Ilahi hanya kepadanya, iaitu kepada Allah. Ad'u, aku mengajak. Boleh? Jadi tugas utama Nabi apa dah? Tugas Nabi dan semua manusia, iaitu sembah Allah dan tidak syirik. Okey? Peranan utama Nabi ialah hanya mengajak manusia kepada Allah. Itu je. Tak ada satu pun tujuan lain daripada itu. Kepentingan dunia ke, untuk dapat upah ke, untuk hidup senang, langsung tak ada. Kemudian wa ilaihi, dan hanya kepadanya Maaf apa dia? Tempat. Bila ada mim kat depan, mim baris atas, menunjukkan apa? Kalau bahasa Arab, kalau mim satu perkataan,
Di awal dia mim berbaris atas. Bukan semua, tapi kebiasaannya menunjukkan tempat. Contoh-contoh lain. Perkataan mim di baris atas di awal menunjukkan tempat. Allah, masjid. Tak ada yang lain ke? Mahsyar, majlis, mat'am. Apa dia? Masjidin. Dah. Mataf, tempat tawaf. Apa dia? Makhraj, kan? Makhraj tempat apa? Siapa belajar tajwid? Makhraj, tempat keluar, kan? Madkhal, tempat masuk. Madrasah, tempat belajar. Madar. Jadi maaf, tempat kembali. Okey. Okey, dalam satu ayat tu peranan dan tanggungjawab manusia. Satu apa dia? Dalam ayat ni. Satu ayat je Allah bagi tu lengkap. Sebab manusia diciptakan. Apa dia? Sembah Allah. Sembah Allah dan ikhlas. Sembah Allah saja tak cukup. Jangan syirik. Yang kedua, apa lagi? Ni, ad'u ilahi. Berdakwah. Lepas tu, kesudahannya apa? Dalam satu ayat je, kesudahan, ada permulaan, ada tengah, ada kesudahan. Apa dia? Kembali. Lepas ni kita semua balik kepada Allah. Jadi kalau orang tu permulaan bagus, nombor 2 pun bagus, nombor 3 selamat. Tapi kalau nombor 1 pun ada masalah, kan? Dia tak selamat dah, nombor 3. Ataupun nombor 1 dah selamat, nombor 2 ada masalah, nombor 3 tak selamat. Boleh? Sebab Nabi kata apa? Siapa yang melihat kemungkaran, dia tidak mencegah, kan? Mula-mula kena cegah dengan apa? Kuasa. Kalau tak mampu, dengan lidah, dengan ilmu. Kalau tak mampu juga, kena benci dalam hati. Dan itu adalah iman yang paling. Tapi kalau benci pun tak, nombor 2 tak ada. Makna dia tidak ada iman. Sebab benci senipis-nipis iman. Selemah-lemah iman. Okey. Tengok dalam satu ayat kita dah tahu apa tanggungjawab kita ada kat muka bumi. Dan ke mana kita nak pergi selepas ini. Okey, kita ambil ayat satu lagi. Wa kadzalika. Dan demikian itu anzalnahu, kami telah turunkannya. Kami telah turunkannya. Ni balik pada apa? Quran. Tapi tengok Allah guna apa perkataan selepas tu? Kami telah turunkannya hukman. Apa makna hukum? Apa dia? Undang-undang. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai hukum. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu ni? Bila Allah kata Quran tu adalah sebagai hukum. Hukum ni ada 2 maksud. Pertama, hukumlah. Yang kedua, hukuman makna dia hikmah. Kita nak faham, kita nak tadabbur. Kenapa Allah guna perkata hukum? Sedangkan dia adalah Al-Quran. Apa yang Allah nak bagi tahu?
Ha? Jadi Allah nak berkata Quran tu sebenar untuk dipatuhi. Satu peraturan hidup yang mesti kamu faham dan kamu patuh. Boleh? Jadi kalau Quran tu adalah satu peraturan hidup, wajib tak kita faham? Wajiblah. Mana ada buat undang-undang tak payah faham, langgar je kan? Tak ada. Jadi di sini Allah nak sampaikan message, Quran tu penuh dengan hukum hakam, penuh dengan hikmah, maka kamu kena faham. Dan sebab itulah lepas tu Allah sebut apa? Arabian. Apa makna Arabian? Dalam bahasa Arab. Kenapa Allah begitu dalam bahasa Arab? Orang Arab Mekah tahu tak Quran diturun dalam bahasa Arab? Tahu tak? Kalau tahu, apa perlu beritahu? Kita kalau bagi buku kan, buku apa, novel pada anak kan, dia orang Melayu. Sebab anak kita kan, kita pun orang Melayu, buku pun bahasa Melayu. Tapi bila kita bagi, kita sebut, nak, ini buku novel ayah bagi dalam bahasa Melayu. Apa tujuan saya sebut tu? Ada faedah tak ucapan saya dalam bahasa Melayu? Ada faedah? Ke sia-sia? Ada faedah ke tak ada? Apa dia? Anak-anak pun tak kerti bahasa Inggeris. Kita pun tahu anak kita tak kerti bahasa Inggeris. Sebab tu kita hanya bagi bahasa Melayu. Okeylah. Tapi saya sebut ni. Bapak bagi novel dalam bahasa Melayu. Apa faedah saya sebut? Saya bagi dalam bahasa Melayu supaya kamu baca dan faham. Kalau saya bagi supaya kamu baca sahaja, saya bagi apa saja bahasa. Betul tak? Jadi Allah bagi tahu Quran ni penuh dengan hukum hakam. Sebab tu aku nak kamu faham. Dan sebab aku nak fahamlah, aku turun Al-Quran dalam bahasa kamu. Boleh faham? Boleh faham? Ustaz, saya bukan Arabian, saya Melayuian. Saya Malaysian. Makna ayat ni tak kena pada saya lah. Macam mana jawab? Dia guna hujah Ustaz. Ayat ni terus terang mengatakan untuk orang yang faham bahasa Arab saja. Saya bahasa Melayu. Apa dia? Saya dah belajar, tak pandai-pandai. Macam mana? Apa dah? Belajar daripada yang tahu. Mana ada tak orang Melayu yang tahu bahasa Arab? Ada tak kita boleh faham Al-Quran daripada orang Melayu? Ramai tak? Ramai. Jadi sebenarnya nak faham Quran yang penuh dengan hukum hakam, wajib tak belajar bahasa Arab? Wajib. Adik belajar bahasa Arab? Belajar? Kalau wajib, kalau tak belajar, hukum dia berdosa. Semua yang tak belajar berdosa. Sebab dia kata wajib kan? Apa makna wajib? Mesti buat kan? Betul? Jadi ramai tak berdosa sebab tak belajar bahasa Arab? Berhati-hati dengan fatwa. Dia kaedah macam ni. Ini pandangan ada kaedah fiqh. Mala yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini kaedah dalam fiqh. Belajar bahasa Arab tak wajib. Sebab apa? Tak ada dalil. Okey. Kaedah fiqh, cuba terjemah. Apa yang tidak. Yutimmu, tidak sempurna. Tamma yutimmu. Tamma yutimmu. Kan? Ini yang pertama guna perkataan tamma pada siapa? P.Ramlee. Pernah tengok filem-filem lama? Last kali dia tulis apa? Tamat. Itu bahasa Arab tu. Cuma dia tak ada sabdu je. Tamat kan? Sepatut tamat. Okey. Apa yang tidak sempurna? Al-wajib. Sesuatu yang wajib. Illa kecuali
bihi dengannya, nya ni balik pada ma. Perkara wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya. Maka fahuwa wajib. Nya tu yang asalnya tak wajib jadi wajib. Boleh faham? Boleh faham? Saya bagi contoh. Wuduk wajib ke tak? Wajib ke sunat? Wajib ada wuduk tak? Tak. Mana ada saya tanya untuk solat? Wuduk asalnya wajib ke tak? Tak. Kan? Solat wajib tak? Tapi solat sempurna tak? Kalau tanpa wuduk. Maka bila nak solat, wuduk menjadi wajib. Sebab apa? Sebab solat yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan wuduk. Boleh? Okey. Faham agama wajib tak? Faham agama wajib ke sunat? Wajib kan? Sumber agama daripada apa? Quran. Quran dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi faham agama wajib. Dan wajib faham agama tidak akan sempurna kecuali faham Al-Quran. Dan faham Al-Quran tidak akan sempurna kecuali tahu bahasa Arab. Maka ketika itu ada sebagian ulama mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Sebab apa? Dengan belajar bahasa Arab barulah sempurna kefahaman kita dalam Islam. Sebab sumber agama Quran dalam bahasa Arab, hadis pun dalam bahasa Arab. Okey. Tapi kalau kita boleh faham melalui orang tengah, okey. Ni semua ni tahu tak bahasa Arab? Yang ada depan saya tahu? Tak tahu kan? Tapi boleh faham. Okeylah tu. Maka wajib datang kelas tadabbur. Sebab apa? Kalau tak datang kelas tadabbur, kefahaman kita pada Al-Quran tidak sempurna. Betul? Nanti kecoh pula ustaz keluar fatwa wajib ikut kelas tadabbur. Okey? Tengok dalam bahasa hukman Arabian banyak pengajaran kan? Satu Allah nak bagi tu dalam Quran penuh dengan hukum hakam. Kita dok fokus hukum hakam tajwid. Idgham, ikhfa. Ya Allah nak cerita hukum apa ni? Hukum bagaimana nak sembah Allah, hukum bagaimana nak selamat daripada neraka kan? Tapi kita dok fokus pada hukum tajwid. Yang kedua, bukti Allah nak orang Arab tu faham segala hukum dalam Quran, maka Allah beritahu, aku turunkan dalam bahasa kamu. Kalau aku turunkan dalam bahasa lain, makna mungkin aku tak nak kamu faham. Yang penting baca je. Tak. Aku nak kamu faham. Dan juga ini sama dengan surah Al-Insan. Allah sebut apa? Surah Al-Insan. Ayat berapa? Ayat 10 ke? Inna nahnu nazzalna ilaikal Qur'an tanzila. Kemudian fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asiman au siman au kafura. Subhanallah. Cuba tengok ayat berapa? 10? 23. Dua ayat ni. Cuba tengok. Allah kata apa? Inna, sesungguhnya, nahnu, kami, nazzalna, kami turunkan, ilaika, kepada engkau, alaika, kami turunkan kepada engkau Al-Quran, tanzila. Apa makna tanzila? Apa makna tanzila? Beransur-ansur. Itu pun ada maksud tu. Allah guna perkataan tanzila, ada maksud. Allah bagi tahu. Sebab apa Allah turun beransur-ansur? Sebab Allah tahu Quran ni untuk difaham dan untuk diamalkan. Kalau turun sekaligus, manusia tak mampu nak faham dan beramal sekaligus. Okey, lepas tu Allah kata apa? Fasbir. Maka sabarlah li hukmi rabbika, kepada hukum Tuhan engkau. Mula-mula Allah cakap pasal apa ni? Quran kan? Lepas tu Allah suruh sabar.
Sepatut sabar fasbir bil Quran. Tapi Allah tak sebut dah Quran. Allah sebut apa? Li hukmi rabbika. Jadi hukum Tuhan engkau ni adalah ganti kepada Al-Quran. Makna Allah nak bagi tu apa? Quran tu adalah hukum Tuhan engkau. Sama kan? Kami turunkan Al-Quran sebagai hukum. Dan sebab tu Allah perintah supaya Nabi sabar. Sabar apa ni? Kenapa kena sabar? Kenapa kena sabar? Sebab satu nak faham, kena sabar kan? Berapa ramai yang tak sabar sampai umur 60 pun tak faham kan? Dan yang kedua, bila faham, kena amalkan. Berapa ramai yang dah faham tapi tak amalkan, tak sabar. Yang ketiga, bila dia faham, dia amalkan, lepas amalkan, kena sabar pula untuk. Jadi Allah kata sabar. Quran ni bagus, nikmat. Tapi peranannya, tanggungjawabnya sangat besar dan berat. Jadi kamu kena sabar. Senjata utama nak faham Al-Quran ialah sabar. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wala inita. Dan lain lam pasti in sekiranya ittaba'ta apa dia? Engkau ikut. Kalau engkau ikut ahwa'ahum. Ahwa' ni jamaah, plural. Kalau satu, hawa'un. Hawa nafsu. Sekiranya engkau ikut hawa nafsu mereka. Nafsu siapa ni? Ahli kitab yang ingkar. Maknanya kalau kamu tak berdakwah, tak beriman, automatik kamu ikut ahli kitab. Tapi Allah tak kata ikut ahli kitab. Allah kata apa? Ikut hawa. Makna apa tu? Di situ ada pengajaran. Apa yang Allah nak beritahu? Apa yang Allah nak beritahu ni? Allah tak kata ikut ahli kitab, tapi ikut hawa nafsu mereka. Semua yang tak ikut Quran adalah 100% hawa nafsu. Kalau sembah Allah tidak syirik, okey. Kalau selain daripada ikut Al-Quran, semuanya adalah hawa nafsu. Walaupun dia datang daripada ahli kitab. Walaupun amalan masyarakat kita kan. Amalan masyarakat kita dah lama, tapi tak sama dengan Quran hadis nafsu. Semua adalah hawa nafsu. Dan Allah sebut dalam bentuk jamaah. Sebab apa? Hawa nafsu ni banyak. Ada hawa nafsu cinta ke harta. Ada hawa nafsu cinta ke pangkat. Ada hawa nafsu cintakan bangsa. Ada hawa nafsu cintakan amalan tertentu. Walaupun bukan daripada Quran hadis. Ba'da ma ja'aka. Ba'da setelah apa yang telah datang kepada engkau. Minal ilmi, dari ilmu. Ilmu apa ni? Ilmu Al-Quran lah. Jadi Allah nak bagi amaran pada Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tak mungkin berlaku ni. Tapi bila amaran pada Nabi, sebenarnya amaran kepada umatnya yang ikut hawa nafsu. Nabi tak ikut. Jadi Allah kata sekiranya engkau masih ikut hawa nafsu, iaitu ikut ahli kitab yang ingkar, setelah datang ilmu kepada engkau, setelah ada kebenaran pada engkau, maka Allah bagi amaran malaka, tidak ada bagi engkau minallah, dari Allah, min walin, dari apa wali apa mana?
Wali ni nasirun, penolong. Kalau engkau ikut hawa nafsu, akibatnya apa? Satu, tidak ada satu pun penolong yang boleh tolong engkau. Yang kedua, wala waqin, dan tidak ada waqin, apa-apa ataupun siapa-siapa. Waqin apa dia? Pelindung. Wiqayah. Pernah dengar tak al-wiqayah khairu minal ilaj? Apa? Istilah biasa digunakan oleh doktor. Al-wiqayah khairu minal ilaj. Apa dia? Mencegah lebih baik daripada wakil ni pencegahan ataupun pencegah. Tidak ada apa-apa siapa-siapa pelindung. Apa makna ni? Apa beza wali dengan wakil? Ni, ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu, kesannya apa? Satu, tidak ada penolong. Yang kedua, tidak ada pelindung. Apa beza ni? Penolong dengan pelindung. Apa beza? Siapa yang dulu SPM, BM1, A+. Ni bahasa Melayu ni, pelindung dengan penolong. Sama? Tak mungkin sama. Kalau sama, Allah tak sebut dua-dua. Penolong sebelum? Pelindung sebelum jatuh ke mana ni? Sebelum musibah. Lepas tu? Kurang tepat dah. Kurang tepat. Pelindung daripada ancaman. Penolong? Betul. Jadi penolong ni dia bagi apa-apa kebaikan pada kita. Makan, sihat, berjangwa kan? Itu penolong. Tapi bila datang musibah, dia panggil wakil. Ada musibah, ada bencana, dia tahan. Kan? Sebab manusia ni kadang-kadang, contohlah, kadang-kadang rumah kita, suami kita kan, dia boleh jadi penolong je. Dia boleh bayar rumah, boleh bagi kita makan. Tapi bila datang perompak, dia duduk kat belakang kita. Faham? Dia tak boleh jadi wakil. Betul tak? Ada orang boleh jadi pelindung. Ada masalah orang rompak, dia pertahankan kita. Tapi dia tak boleh bagi kita makan. Sebab dia pemiskin. Boleh faham? Tapi Allah dua-dua. Allah jaga kita, Allah bagi segala kemudahan. Dan bila ada musibah, Allah selamat. Sebenarnya manusia perlu pada dua-dua. Atau perlu hanya satu saja? Dua-dua kan? Subhanallah. Berapa ramai yang makan sihat walafiat, tapi bila ada musibah, dia tak boleh nak tolak. Berapa ramai yang boleh tolak musibah, tapi dia sendiri tak boleh nak makan ataupun macam-macam. Jadi sebenarnya, ini Allah bagi amaran kepada siapa ni? Kepada siapa ni? Ni. Wala ini taba'ta. Kalau engkau Muhammad ikut hawa nafsu. Apa makna ikut hawa nafsu? Tak ikut Quran dan hadis. Senang. Maka akibatnya apa? Setelah ilmu datang pada engkau, akibatnya apa? Sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Tak ada pelindung, tak ada penolong. Sebenarnya apa maksudnya? Tak, maksudnya engkau Muhammad tak akan selamat. Bila dua ni tak ada, engkau duduklah ke mana-mana dengan berlindunglah dengan orang yang paling kuat, engkau tak akan selamat. Sebab apa? Yang nasir yang sebenar Allah sahaja, yang wakil yang sebenar Allah sahaja. Jadi Allah nak beritahu selagi mana manusia ikut nafsu, dia tak akan selamat dunia dan akhirat. Nampak simple kan?
Semua orang nak cari pelindung, semua orang nak cari penolong, tapi caranya salah. Caranya apa? Bergantung pada orang, bergantung pada duit, bergantung pada CJ dan sebagainya. Nak betul-betul penolong, dapat penolong dan pelindung, hanya perlu sembah Allah, ikhlas dan buat kerja dakwah. InsyaAllah Allah akan lindungi kita. Betul? Saya bagi contohlah. Nabi Musa, Firaun nak bunuh tak dia? Kan? Firaun nak bunuh kan? Tapi anak-anak lelaki Israel yang lain, Firaun berjaya bunuh. Sebab dia dapat berita ada anak lelaki Bani Israel yang akan lahir dan akan membesar dan menentang dia. Mana-mana jumpa anak lelaki dia bunuh. Tak selamat. Tapi yang seorang ni selamat walaupun duduk dalam istana dia kan. Betul kan? Siapa lindungi Musa? Allah. Dan akhirnya Firaun kejar Musa kan pergi ke laut. Siapa yang selamat? Musa yang tak ada tentera, yang tak ada kerajaan, yang tak ada senjata kan. Yang Firaun ada segala-gala tak selamat. Kenapa? Sebab Allah bukan wali dia, Allah bukan wakil dia. Boleh? Okey, cukup ha? Kita tengok soalan ha? Saya terlupa bawa buku kecil tu. Dosa-dosa yang dianggap biasa ha? Jadi kita terus pergi pada soalan. Dia contohlah ayat kita jaga kita kan. Itu ayat dia kalau dikatakan oleh orang yang jahil tanpa ilmu tidak membawa kepada syirik. Tapi kalau ditulis dikatakan oleh orang yang berilmu dalam keadaan dia sedar, syirik. Sebab manusia tak mungkin jaga manusia. Manusia mustahil dapat menjaga manusia sebab dia makhluk. Yang menjaga manusia ialah Allah. Jadi ayat yang betul-betul kan ayat aja. Allah jaga kita. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Itu hadis sahih pula tu. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Jadi orang kita ikut kan? Suka ikut. Orang buat. Tapi dia dah belajar agama. Yang tak buat tu tak belajar tadabbur. Yang ikut ni yang belajar tadabbur. Pelik tak? Jadi jangan ikut, tukar. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Apa lagi ayat? Sains? Sains mesti menang. Tak, kena detailkan menang apa tu? Menang kat dunia? Ya mungkin. Kan biasa orang yang ada kepakaran dalam sains, teknologi biasanya ke depan. Jadi pada pandangan umum itu menanglah. Tapi di sisi Allah, pada pandangan Islam bukan menang. Yang menang ialah orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa walaupun zero sains. Kan? Nabi Muhammad buta huruf. Bukan setakat sains tak tahu, matematik pun tak tahu, tapi dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum pekerjaan sebagai mak andam perkahwinan? Bolehkah di sisi Islam? Tak, dia kalau mak andam untuk pengantin dan pengantin tu anak dia dan bersanding dalam rumah dia sahaja dan dilihat oleh orang yang mahram dia sahaja, tak salah. Tapi kalau mak andam menghias pengantin untuk ditontonkan kepada orang lain, maka hukumnya haram. Sebab apa?
menonjolkan ataupun menunjuk pengantin lelaki ke perempuan kepada khalayak ramai, apatah lagi dalam keadaan berhias, apatah lagi dalam keadaan buka aurat, hukumnya berdosa. Dan kita yang mengandam dia, kita adalah akan dapat saham syubhat. Jadi Allah kata apa dalam Quran, dalil mengatakan tak boleh ialah Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sekali-kali kamu bekerjasama dalam perkara yang membawakan dosa dan permusuhan. Orang pengantin dia akan buat dosa kan, contoh buka aurat. Kita tu kan andam, kita ada kerjasama tak? Ada. Hukumnya haram. Apa saja membawa kepada haram, maka hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, kita kena berubahlah kan. Kenapa nak andamkan pengantin tu? Pengantin tu tak cantik ke? Kalau tak cantik jangan kahwin. Kalau dah cantik jangan andam. Betul tak? Biar nampak muka ori dia tu. Yang Allah buat dia cantik dah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sendiri cakap, sesungguhnya aku cipta manusia dalam sebaik-baik kejadian. Kenapa nak andam lagi? Biasa logiknya yang diandam ni biasa tak cantik lah tu. Sebab tu nak diandam, betul tak? Bila dia mengandam pengantin, makna dia anggap pengantin tu tak cukup cantik. Bila dia menganggap tak cukup cantik, macam dia mengatakan ciptaan Allah kurang sempurna. Jangan. Dia sebenarnya yang patut main peranan utama siapa dia? Mak bapak. Mak bapak kena tegas kepada anak-anak. Kan? Kadang-kadang anak tak nak, mak bapak yang bersungguh-sungguh, macam dia pula nak kahwin. Kan? Jangan buatlah benda-benda yang kerana kita buat tu, kita dapat dosa, anak kita duduk dalam dosa kan. Lepas tu cucu kita pula ikut. Sebab apa? Nenek dia buat kan. Jadi akhirnya dosa tu dia panggil dosa jariah, dosa yang mengalir. Wallahu alam. Kalau tutup aurat pun nak menunjuk juga kan, nak tunjuk. Bila dia andam pengantin dalam keadaan tutup aurat, ada niat tak nak menunjuk? Ada niat kan? Kalau andam lepas tu duduk dalam rumah je, baik tak payah andam, membazir kan? Jadi bila ada niat nak menunjuk, dalam Islam salah. Nak tunjuk untuk apa? Kita, amalan kita yang betul pun tak boleh kita nak tunjuk pada orang. Betul tak? Takut riak. Apatah lagi dia bukan amal soleh. Kenapa nak tunjuk? Oh, Ustaz, itu adalah hari paling bahagia kan? Hari Raja Sehari. Ya Allah, kenapa nak jadi Raja Sehari? Jadilah Raja selama-lamanya. Apa dia? Jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa, dia akan jadi Raja selama-lamanya. Salam Ustaz, bolehkah kalau kita solat sambil memegang Al-Quran? Tujuannya untuk kita membaca ayat Al-Quran selepas surah Al-Fatihah. Tak salah. Ulama mengatakan kalau kita solat sambil pegang Al-Quran dengan tujuan untuk baca ayat lebih panjang supaya solat kita lebih lama berdiri dan supaya lebih khusyuk dan tidak banyak pergerakan, maka dibolehkan. Dan lagi baik ialah kita beli stand tu. Stand, kita letak Quran, buka kan. Tak payah bergerak, tak payah belak je. Dua muka surat kan. Satu muka surat rakaat pertama, satu lagi rakaat yang kedua. Okey? Dia tengok cara kita berfikir. Tengok cara kita berfikir kan. Dia, orang kita takut nak pegang Quran. Sebab apa? Sebab dia fikir apa? Banyak bergerak kan? Sebenarnya banyak bergerak untuk memastikan solat yang lebih khusyuk, sebenarnya tak ada masalah. Tapi yang masalah apa dah? Dia tak bergerak langsung, tapi fikiran dia bergerak. Pergi ke Johor, pergi ke Kangar, pergi ke kan. Elok-elok bagi salam, balik semula KL. Badan dia tak bergerak, tangan tak bergerak, fikiran merayau. Itu yang paling bahaya. Tapi kalau pergerak kita, badan kita bergerak, fokus pada Quran, okey, tak ada masalah, insya-Allah. Ustaz, salahkah kita menjawab Allah berada di langit, ia bersemayam ke atas arasy? Ada orang cakap Allah tidak bertempat dan dia cakap kalau kita kata Allah
Alah. Bagi saya tak payah layan lah. Kita yakin apa yang Allah cakap dalam Quran. Kita tak ubah apa-apa pun. Allah sendiri cakap tentang diri dia. Allah lebih tahu tentang diri dia dibandingkan kita. Jangan kita belagak lebih tahu daripada Tuhan tentang Allah. Allah cakap tentang diri dia, kita ikut je. Allah kata bersemayam lah. Kita tak ubah apa-apa. Yang patut takut ni, yang patut rasa salah, ialah yang mengubah apa yang Allah cakap. Jadi, kemudian yang kedua, tak payahlah berdabak masalah ni. Sebab sampai tak tuduh-menuduh, menyesatkan orang, itu dah tak betul dah. Siapa nak pegang pada pendapat Allah, tak bertempat, itu masalah kamu. Kamu jawab di hadapan Allah. Tapi kami tafsir mengikut apa yang Allah cakap dalam Quran, berdasarkan fahaman Nabi dan para sahabat, bahkan ulama salafus soleh. Jangan layan, wallahu alam. Ustaz, ada pihak kata wajib jadi seperti golongan Hawariyun supaya ada kuasa supaya dapat menegakkan Al-Quran dan urusan dunia. Sebenarnya Al-Hawariyun ni siapa? Bukan mestinya golongan penguasa. Allah sebut dalam surah Saf kan, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Jadi penolong agama Allah adalah hukumnya wajib. Sebab ayat ni Allah perintah dalam surah apa ni? Surah Saf. Wahai orang beriman, kunu ansarallah. Jadilah kamu penolong agama Allah. Macam mana tu? Kita pun tanya, macam mana nak jadi penolong agama Allah? Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana Isa anak Maryam berkata kepada hawariyin. Siapa hawariyin? Pengikut setia Nabi Isa AS. Mana orang beriman? Bukan mesti orang yang berkuasa. Jadi Hawariyun makna dia ialah orang yang beriman dan pengikut setia kepada setiap para Nabi. Jadi wajib tak jadi Hawariyun yang bermaksud penolong agama Allah? Jawapannya wajib. Banyak ayat yang menunjukkan wajib kita beriman dan menjadi penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan luar tajuk. Ustaz, bagaimana nak bayar fidyah bagi sesiapa yang tak mampu puasa? Maksudnya tua ataupun berpenyakit. Kalau dia sakit dan tak mampu berpuasa, sakit pula tidak ada harapan nak sembuh, maka dia kena bayar fidyah 1 hari. Dia kena 1 hari dia tinggal puasa, dia kena bagi makan kepada seorang miskin. Makan apa ni? Ada mengatakan cukup untuk makan seumpama dia berbuka puasa. Ada mengatakan mesti 2 lah, 1 sahur, 1 berbuka. Ada yang mengatakan cukup untuk dia kenyang dalam 1 hari itu. Kadang-kadang dia makan sekali dah kenyang, cukup. Jadi kalau 10 hari dia tinggal, 10 orang miskin dia kena bagi makan. Wallahu alam. Apakah maksud? Ustaz, apakah maksud ikhlas dalam amalan? Ikhlas dalam amalan ialah kita buat semua tu kerana Allah sahaja. Full stop. Ada tak kamu buat ni kerana sihat? Tak ada. Bukti apa? Masa sakit aku buat macam biasa. Masa sakit, masa sihat, solat aku macam biasa. Itu ikhlas. Tapi kalau masa sihat, solat awal. Masa sakit, malas je. Itu tak ikhlas. Ikhlas juga ialah orang puji ke, orang cela kita ke, sama je. Kita bersedekah ke, kita solat, orang tak puji, kita teruskan macam biasa. Sebab kita buat bukan untuk dipuji, kita buat untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas ni tidak ada sikit pun kerana selain daripada Allah. Kerana riak ke, kerana orang ke, kerana muda ke, kerana sihat ke, pergi masjid kerana masjid dekat ke, tak ada. Wallahu alam. Ustaz, macam mana kita nak istiqamahkan diri kita untuk menjadi pelindung dan penolong Allah selain kesabaran diri dan menuntut ilmu dan menyampaikan terutama pada ahli keluarga yang banyak soal.
Bagaimana nak jadi orang yang sentiasa istiqamah? Dia, Nabi dan para sahabat, bagaimana mereka istiqamah? Bagaimana mereka boleh beriman, kemudian istiqamah sampai mati? Iaitu mereka bergantung kepada Allah, mereka kena Allah, mereka tadabbur Al-Quran setiap hari. Jadi bila kita baca Quran, tadabbur Quran setiap hari, kita semakin kena Allah. Bila semakin kena Allah, kita hanya bergantung pada Allah. Kita hanya berharap pada Allah. Kita tak akan bergantung pada orang. Kita tak akan berharap pada apa-apa saja dan kepada siapa saja. Jadi keyakinan kita kepada Allah menjadikan kita terus beriman dan beristiqamah. Macam mana nak yakin? Tadabbur Al-Quran. Jadi saya sarankan tidak ada jalan pintas. Nabi dan para sahabat terus istiqamah ialah sebab Quran tu sentiasa memandu mereka 24 jam. Mereka nak bercakap, mereka nak bertindak, mereka nak bekerja, semua ikut arahan Al-Quran. Sebab tu mereka dapat istiqamah. Salam Ustaz, ramai yang tahu bahawa tadabbur penting untuk faham dan hayati Al-Quran. Tapi masih ramai yang target dan fokus untuk khatam dan bukan Ramadan. Kenapa ya Ustaz? Kenapa? Jawapannya ialah sebab kebenaran itu adalah kebenaran semua berlawanan dengan nafsu. Kebenaran itu adalah susah. Sebab itu Allah perintah pada Nabi apa? Lepas turun Al-Quran. Fasbir, kamu kena sabar. Kenapa? Nak faham Quran, nafsu tak suka. Jadi kena mujahadah. Lepas faham pula, kena buat pula. Lagi banyak tahu, lagi tak buat, lagi banyak dosa. Akhirnya, dia pun tak nak tadabbur. Sebab dia memikirkan tanggungjawab. Dia orang beriman, bila dia faham Quran, dia bukan fikir tanggungjawab. Dia fikir apa? Balasan tu. Balasan terlalu besar, terlalu hebat. Maka amalan yang berat menjadi ringan. Cara kita berfikir menentukan amalan yang kita buat ringan ataupun susah. Kalau kita fikir kepada ganjaran, amalan jadi mudah. Tapi kalau kita fikir pasal amalan, kita akan jadi amalan tu jadi bebanan. Saya bagi contoh lah. Orang nak pergi masjid kan? Berjemaah 5 kali sehari. Kalau dia fikir nak pergi ke masjid tu, ya Allah, 5 kali sehari, lepas tu berjalan kaki, lepas tu jauh, lepas tu kena solat sunat, kena tunggu qamat. Orang macam ni, solat tu akan jadi bebanan. Tapi kalau cara dia berfikir, ya Allah nikmatnya, setiap satu langkah Allah ampunkan dosa. Setiap satu langkah Allah angkat darjah. Dan salat berjemaah tu, kalau duduk sah pertama, para malaikat akan berdoa. Dapat pula pahala 27. Dan Nabi pula bagi pesan, siapa yang jaga solat subuh dan asar berjemaah, dijamin masuk syurga. Bila dia fikir pada balasan yang begitu hebat dan besar, maka solat jemaah menjadi mudah. Sebab itulah yang penting apa dah? Kita nak keyakinan kepada janji Allah. Dan tak mungkin kita yakin pada janji Allah melainkan kita faham satu persatu ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Ustaz nak tanya, kan apa-apa kebaikan perlu niat satu je, cari redha Allah. Tapi boleh tak kita pelbagaikan niat kebaikan? Contoh kerja cari redha Allah, bayar hutang bahagian mak, bayar hutang dan bahagiakan mak. Tak, sebenarnya bila kita mencari redha Allah, apa maksud dia? Kita akan buat semua yang Allah redha. Banyak tak yang Allah redha? Banyak, bukan solat je. Kita nak selesaikan hutang orang, Allah redha tak? Bukan setakat Allah redha. Antara amalan yang paling Allah suka, bantu selesaikan hutang orang. Jadi bila bantu selesai hutang mak, buat baik pada mak, gembirakan mak, sebenarnya itulah penyebab kita dapat redha Allah. Jadi redha Allah ni terlalu luas. Apa saja Allah redha, maka itu kita buat. Wallahu a'lam. Ustaz, anak kerja bawa Grab food, tapi kadang-kadang kena hantar makanan non halal. So kira pendapatan tu macam ya ada syubhat lah. Dia bila hantar makanan yang tidak halal, dia ada syubhat. Yang Allah kata jangan bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Jangan. Macam kita bawa orang, kita bawa teksi, tapi kita tahu dia nak pergi Batu Cave kan? Nak pergi apa? Tempat kuil kan? Tak boleh kita bersyubhat. Kalau tak tahu tak apa. Kalau tahu jangan. Di situ Allah nak uji kita. Kamu nak duit ke nak redha Allah? Kadang-kadang kita bertukar ni. Duit lebih mahal pada redha Allah. Sebab kita kata lantak je lah kan?
Tak, letak di depan redha Allah. Bila dapat redha Allah, walaupun duit sikit, jiwa tenang, hati bahagia. Okey, cukup lah. Minta maaf yang tak dapat jawab soalan. Kelas kita besok insya-Allah pukul 10.30. Kita sambung tadabbur surah Al-Qamar. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.